Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google wa insyaallah fi hadzal video sanunakish anil mawdu'il adawatun nasbi. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google dan insyaallah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan tajuk adawatun an-nasbi. Baik, apa itu adawatun nasbi? Kita tengok yang pertama, adawatun nasbi ialah huruf yang menukarkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Jadi adawatun nasab ni apa? Dia itu huruf yang boleh menjadikan fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Bila sebut fi'il mudhari' menjadi mansub, maka kita kena tahu bila sebut mansub, dia adalah salah satu daripada hukum i'rab. Jadi ada lagi hukum i'rab yang lain iaitu marfu', majzum, majrur hanya untuk isim, fi'il, marfu', mansub ataupun majzum. Okey, baik. Jadi apabila kita sebut hukum i'rab bermaksud fi'il mudhari' adalah fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab. Jadi daripada fi'il huwa yazhabu, huma yazhabani sampai bla 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 sampailah kepada nahnu nazhabu, ana azhabu, semua tu adalah fi'il yang mu'rab, boleh jadi marfu', boleh jadi mansub dan boleh jadi majzum. Okey, baik, kecuali dua sahaja wazan iaitu yaf'alanna dengan taf'alanna, iaitu apabila fi'il mudhari' itu dengan hunna dengan antunna, dia jadi mabni. Dua tu saja. Yang lain semua mu'rab, dia boleh jadi marfu', dia boleh jadi mansub, dia boleh jadi majzum. Okey, baik. Jadi kalau nak cerita pasal fi'il mudhari' ini, kita kena tengok balik dalam video Ustaz ada dah masukkan. Tajuk dia fi'il mudhari' dan af'alul khamsah. Baik, jika isim perlu ditukar kedudukan dalam ayat untuk menukarnya menjadi mansub seperti daripada fa'il kepada maf'ulun bih, maka fi'il pula perlu ditambah adawatun nasbi sebelumnya untuk menjadikan ia mansub. Okey, baik. Ini adalah perbezaan di antara fi'il dengan isim. Fi'il dengan isim. Isim kita nak jadikan dia daripada marfu' kepada mansub. Kita jadikan dia daripada marfu' kepada mansub. Kita tulislah baik sikit. Baik. Untuk menjadikan daripada satu isim itu daripada kedudukan dia daripada marfu' kepada mansub, kita perlu tukarkan kedudukan dia. Kita perlu tukar kedudukan dia. Jadi contohnya kat sini asalnya adalah perkataan at-talibu ni, at-talibu ni. At-talibu. Okey, baik. Asalnya adalah kita kata dia jadi kedudukan marfu'. Jadi kita marfu' dengan baris depan, kita jadikan dia fa'il. Jadikan fa'il macam mana? Senang je, letakkan fi'il. Letakkan fi'il. Jadi bila letakkan fi'il, zahaba at-talibu. Jadi siapa yang zahaba ni maksudnya telah pergi. Jadi bila kita terbuat zahaba at-talibu bermaksud pelajar itu telah pergi. Siapa yang buat zahaba ni? At-talibu. Jadi oleh sebab at-talibu ini melakukan perbuatan zahaba ni, maka dia dipanggil fa'il, iaitu pembuat. Okey, baik. Jadi fa'il hukum i'rabnya adalah marfu' sampai ke hari kiamat. Jadi kita ingat fa'il je marfu', fa'il je marfu'. Okey, baik. Jadi kita nak tukarkan dia jadi kita nak tukarkan at-talibu ni jadikan dia mansub, iaitu jadikan at-talibah. Jadi kita tukar kedudukan dia. Kita tukar kedudukan dia jadi maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih iaitu kena ada fi'il yang kita kena ada fi'il yang fi'il yang muta'addi. Jadi fi'il muta'addi contohnya allama, allama, mengajar, al-ustazu. Jadi sebab siapa yang mengajar? Ustaz. Jadi bila ustaz mengajar, jadi ustaz tu jadi marfu', dia jadi fa'il. Jadi bila fa'il dia marfu'. Jadi dia ajar siapa? Pelajar. Jadi pelajar tadi daripada at-talibu jadi at-talibah. Jadi kita ubah kedudukan dia, dah boleh jadi mansub. Ni kalau isim. Isim macam ni. Tapi kalau fi'il, kalau fi'il tadi kan dia kata kena apa? Kalau fi'il dia kena letak adawatun nasbi untuk jadikan mansub. Jadi ingat fi'il mudhari' nak jadikan dia mansub kena ada adawatun nasbi. Adawatun nasbi bawah ni. An, lan, kai, lam, ta'lil. Baik. Jadi kalau tak ada semua ni dia jadi marfu'. Kedudukan apa ni hukum i'rab asal fi'il adalah marfu'.
ada adawatun nasab, ada adawatul jazam, baru dia tukar jadi mansub ataupun majzum. Okey, baik. Adawatun nasbi seperti berikut. An, lan, kai, la, muta'allil. Okey, baik. Dan kita kena ingat, adawatun nasbi ni, ya memang dekat dalam isim pun ada adawatun nasbi juga, dalam inna wa akhwatuha. Tapi itu bukan fokus perbincangan kita. Perbincangan kita hari ini adalah huruf-huruf yang menasabkan fi'il. Huruf yang menasabkan isim tu dalam tajuk inna wa akhwatuha, tajuk yang sebelum ni dalam tingkatan 4. Okey, baik. Apabila adawatun nasbi ini diletakkan sebelum fi'il mudhari', maka ia akan mengubah fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub. Okey, baik. Jadi adawatun nasbi ini kalau dia masuk pada fi'il mudhari' itu jadi mansub. Tak ada adawatun nasbi, fi'il mudhari' itu jadi marfu'. Okey, baik. Contohnya kan yazhabu Muhammadun. Yazhabu Muhammadun. Jadi yazhabu ni ada dia jadi fi'il mudhari' marfu' bi dhammah az-zahirah. Baik. Tapi bila kita letak lan, kita letak lan kat sini kan, kita letak lan ni ada adawatun nasbi ni kan, lan ni kan. Bila masuk dekat yazhabu Muhammadun, daripada yazhabu Muhammadun jadi lan yazhaba Muhammadun. Jadi lan yazhaba Muhammadun ni jadi yazhaba ni daripada marfu' dia jadi mansub. Okey, baik. Jadi erti adawatun nasbi. Okey, baik. Adawatun nasab ni dia ada makna dia tersendiri. Dia ada makna tersendiri. Contohnya, kita tengok yang pertama an. Dinamakan an al-masdariyah kerana ia menukar makna fi'il kepada masdar kapital. Okey, baik. An ni selalunya digunakan di antara dua fi'il. Kita nak datang dua fi'il kan. Contohnya kan, Muhammadun Muhammadun yuridu. Muhammadun yuridu. Muhammad hendak. Kita nak kata Muhammad hendak memberi. Jadi kita tak boleh, kita kena buat macam ni. Kita tak boleh buat Muhammadun yuridu yashtari. Muhammad hendak membeli. Dia tak jadi, ada jadi kesilapan kawaid kat sini. Sebab fi'il dengan fi'il ni kita tak boleh nak letak sekali. Tak boleh letak terus. Dia semua letaklah waw ataf ke ataupun kita nak jadi elok uslub dia, kita letakkan an al-masdariyah kat situ. An al-masdariyah dia punya uslub dia, kegunaan an ni iaitu untuk letak antara dua fi'il, yurid dengan yashtari. Jadi Muhammadun yuridu an yashtariya al-qalama. Dia hendak membeli pen. Okey, baik. Jadi dia masukkan an ni sebagai an al-masdariyah. Dia masukkan an masdariyah tu maksudnya apa? Dia menjadikan makna yashtari ini sebagai maksud dia macam masdar, iaitu kata terbitan. Jadi kalau kata terbitan kita boleh tukarkan yashtari ni jadi macam masdar, iaitu yashtari dia punya masdar dia adalah al-ishtira'. Al-ishtira'un. Al-ishtira' iaitu pembelian. Jadi kita kata kita nak buat ayat baru kan, Muhammadun yuridu ayyashtari. Jadi sama juga kita bentuk ayat dia, Muhammadun yuridu al-ishtira' al-kalami. Dia hendak membeli, dia hendak pembelian pen. Macam tu maksud dia. Jadi ayyashtari ni maksudnya al-ishtira' tu maksud al-masdariyah. Dia membawa maksud fi'il tu macam kata terbitan. Yang ni ishtira' ni masdar kepada yashtari. Ishtara yashtari al-ishtira'. Okey, baik. Kita sambung. Lan digunakan untuk menafi berlakunya fi'il pada masa sekarang dan akan datang. Lan ni. Lan ni adalah penafian. Penafian fi'il tu berlaku. Bukan saja berlaku sekarang, berlaku akan datang pun tak ada. Contohnya la yazhaba Muhammadun, ni Muhammad tak pergi duduk sini sampai bila-bila. Dalam Quran kan sebutkan lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan reda kepada kamu sehingga kamu mengikuti jejak mereka. Jadi Allah Taala bagi tahu guna lan kat situ. Guna lan sebab nak bagi tahu mereka memang sampai hari kiamat lah tak reda selagi kita tak ikut dia orang. Itu guna lan. Okey. Kai.
Kai menukar makna fa'il kepada masdar kata terbitan juga. Baik. Cuma kai ni dia pun membawa maksud supaya supaya kai. Jadi dia punya guna dia sama macam an juga. Okey. Lamul ta'lil memberi makna sebab kerana kerana. Jadi kalau ada li ni, lam ni dia membawa maksud kenapa dibuat perkara tersebut. Contohnya jaa Muhammadun liyahtarima, untuk datangnya Muhammad untuk memuliakan. Jadi asalnya yahtarimu, jadi ada lam dia jadi liyahtarima. Dia macam ada an dekat antara lam dengan yahtarim tersebut. Okey, baik. Jadi contoh i'rab dia, kita tengok contoh ayat dia Ustaz bagi sini, la yatabi'a al-kafiruna al-haqqa. Tidak akan mengikut orang-orang kafir itu kebenaran. Asalnya yatbi'u. Tapi sebab ada makhluk lan ni, maka dia tukarkan yatbi'u ni jadi yatbi'a. Okey, baik. Jadi yatbi'a kita sebut dia fa'il mudhari' mansub bil fathah az-zahirah. Okey, baik. Jadi i'rab dia. Jadi bila i'rab dia kita sebut fa'il mudhari'. Jadi ni dia punya hukum i'rabnya mansub. Tak ada lan dia jadi sini marfu'. Okey. Al-kafiruna fa'il marfu' bil waw li'annahu jamak muzakkar salim. Jadi fa'il dia siapa yang mengikut ni, siapa yang tidak mengikut ni orang-orang kafir. Jadi dia jadi fa'il lah. Marfu' bil waw li'annahu jamak muzakkar salim. Dia marfu' dengan waw. Kalau dia mufrad la yatbi'a al-kafiru al-haqqat. Marfu' bid dhammah. Kalau dia mufrad sekarang ni dia jamak. Jadi bila jamak marfu' bil waw. Okey, baik. Jadi kita tengok sini yatbi'a dengan al-kafiruna. Jadi bila i'rab dia kena ada mauqi' hukum alamat. Jadi mauqi' dia fa'il mudhari' yatbi'a al-kafiruna fa'il. Hukum i'rab yatbi'a mansub al-kafiruna marfu'. Jadi yatbi'a ni alamat i'rab dia. So jadi dia fathah al-kafiruna al-waw. Okey, baik. Muhammaduna Muhammadani la yartakiba al-maksiat. Dua orang Muhammad itu sekali-kali tidak akan melakukan maksiat. Okey, baik. Muhammadani sebab dia ni satu ayat yang dimulakan dengan isim, maka dia jadi mubtada khabar. Muhammadani mubtada, la yartakibal maksiat ni jadi khabar. Dia jadi khabar jumlah fi'liyah. Okey, baik. Jadi Muhammadani kita i'rab dia mubtada marfu' bil alif di annahu isim musanna. Jadi mubtada ni dia marfu' dengan alif sebab dia isim musanna, isim yang bawa maksud dua. Yartakiba fa'il mudhari' mansub bi hasbi nun li annahu af'alul khamsah. Jadi yartakiba ni asalnya yartakibani. Huma yazhabani. Huwa yartakibu, huma yartakibani. Okey, baik. Jadi Muhammadani kan dua orang. Jadi dia macam huma. Jadi asalnya yartakibani. Tapi ada lan sini jadi dia buang huruf nun. Dia punya alamatul i'rab. Jadi kita kena ingat alamatul i'rab untuk af'alul khamsah dia itu ada dua je, sama ada subutin nun ataupun hasfin nun. Kita kena ingat. Kalau dia marfu' subutin nun, kalau dia mansub ataupun majzum, dia hukum i'rab dia hasfin nun. Ingat je. Bukan selalunya orang akan jawab apa? Yartakiba ni dia mansub dengan alif. Bukan mansub dengan alif, dia mansub dengan hasfi nun. Kita kena ingat ni. Tapi kebanyakan pelajar ustaz, anak murid ustaz ni, dia tengok alif, mansub bil alif dia kata. Bukan mansub bil alif, mansub bil hasfi nun. Jadi fa'il mudhari' ni ada dua je. Dia ada dua je dia punya i'rab dia, sama ada guna baris ataupun subutin nun hasfi nun. Dia ada dua tu je. Kalau dia itu bukan af'alul khamsah, dia akan guna baris sama ada dhammah ke, fathah ke ataupun sukun. Okey, baik. Yartakiba fa'il mudhari' mansub. Sebab ada lan dia kan. Fa'il mudhari' mansub bihasfi nun li'annahu af'alul khamsah. Jadi Muhammadani dia punya mauqi' i'rab mubtada, yartakiba okey, i'rab dia fa'il mudhari'. Muhammadani hukum i'rab dia marfu', yartakiba ni hukum i'rab dia mansub sebab ada lan. Alamatul i'rab dia sebab dia itu isim musanna, maka dia marfu' dengan alif.
Yartakiba pula dia tu af'alul khamsah. Af'alul khamsah tu apa? Fi'il yang akhirnya ya nun, waw nun ataupun alif nun. Dia ada wazan ada 5 daripada huwa, huma, hum tu. Kalau kita kira semua sampai ana, nahnu tu, banyak-banyak wazan tu ada 5 fi'il yang yang diakhiri dengan alif nun, waw nun atau ya nun. Boleh tengok dalam video ustaz fi'il mudhari' dan af'alul khamsah. Okey baik. Jadi dia itu alamat i'rab dia dengan hasfi nun. Li'annahu af'alul khamsah. Okey baik. Ni special case. La yamhu az-zakiyyu al-khairati. La yamhu az-zakiyyu al-khairati. Okey baik. Jadi yamhu fi'lun mudhari' mansub bi hasfil huruf illah li'annahu fi'lul mu'tal. Jadi fi'il mudhari' itu asalnya daripada perkataan fi'il madi dia adalah maha. Maha. Jadi huruf mu'tal huruf illah tu apa? Dia maha ni kita panggil fi'il mu'tal. Kita panggil dia fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ni bila fi'il mu'tal ni dia maksudnya dalam salah satu daripada 3 huruf ni sama ada alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Okey baik, alif kat situ ada alif, waw, ya. Maka alif ni kita kena ingat alif itu dekat huruf yang kedua dengan huruf ketiga saja. Huruf pertama tak jadi. Kalau huruf pertama kita nampak ada garis ni, huruf alif pertama ni maka dia itu adalah fi'il mahmus. Dia jadi hamzah situ bukan alif. Alif dia tak boleh mula dekat huruf pertama ni. Okey baik. Jadi maha ni sebab alif ni ada dekat huruf yang ketiga, jadi dia jadi fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal maha dia jadi maha yamhu. Maha yamhu. Macam tu. Asalnya yamhu ni ada waw ni, huruf illah ni. Okey baik. Tapi bila masuk lan, dia buang huruf illah tu, jadilah yamhu. Yamhu macam tu. Jadilah kita eja dia macam ni. Asalnya ada waw situ kan, tapi sebab ada lan dia buang huruf waw tersebut. Okey baik. Jadi yamhu fi'lul mudhari' mansub bil huruf illah li'annahu fi'lul mu'tal. Al khairati maf'ulun bih mansub bil kasrah sebab dia jadi maf'ulun bih. Okey baik. Mau ke i'rab dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukum i'rab dia mansub, alamat i'rab dia hasfil huruf illah. Al khairati maf'ulun bih, dia punya hukum i'rabnya mansub dan alamatul i'rabnya adalah kasrah. Okey baik. Jadi macam tu untuk tajuk adawatun nasbi, huruf-huruf yang memansubkan fi'il memasukkan fi'il mudhari'. Cumanya yang kita kena ingat adalah ni dia punya adawatun an-nasbi. Dan apa kesan dia kepada fi'il mudhari'? Kesan pada fi'il mudhari' iaitu sama ada dia membariskan atas fi'il tu ataupun dia membuang huruf nun. Kalau dia bukan af'alul khamsah, baris atas. Kalau dia af'alul khamsah, dia buang huruf nun. Jadi itu saja daripada ustaz. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu datang kelemahan diri ustaz sendiri. Khuluqul insanu dha'ifa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa tolong share, tolong like dan tolong subscribe channel Ustaz Google. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.